Dua kuliah lagi bulan Ramadan ni. Kalau kita berlaku sejak kita itu, kita pergi kepada puasa itu lebih berkaitan dengan ibadat kita yang kita akan tempuhi 2 minggu lagi puasa. Puasa kita tahu dan kita amal selalu, iaitu pada muka surat muka surat 57 57. Sebab tak sampai dah dengar muka surat 57 kerana kita nak baca bab puasa kita dekat dah ni. Di samping kita belajar, kita tahu selalu tujuan puasa dan kaedah-kaedah ni. Muka surat 57 itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Babu shaumi 57. Bab puasa Babu shaumi, bab puasa 57. Muka surat 57. Kita ada 2 minggu lagi, maknanya kita nak tumpu pada puasa kita 2 minggu lagi tu. 57 tu dia. Kita jumpa cari 57 temu. Menurut bahasa puasa itu, menurut percakapan biasa lah, puasa itu mempunyai arti menahan. Puasa tu mana? Kita macam kita pergi hospital, kena puasa esok, menahan, tak makan tak minum kerana doktor nak cocok kita. Itu maknanya puasa pada segi bahasa. Sedangkan menurut syarak, menurut hukum fiqh adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Kita tahan diri kita, tahan maknanya kita tak lakukan. Kita tidak makan, tidak minum, kita tidak membuatkan benda yang batalkan puasa pada waktu siang hari, mula daripada terbit fajar hingga jatuh matahari. Itu mana puasa. Dengan syarat-syarat seperti yang akan diterangkan. Ada syarat puasa kita. Syarat puasa kita banyaklah syarat dia. Mesti tahu siapa yang wajib puasa, apakah ada syarat membatalkan puasa. Kalau puasa itu wajib dan ditinggal tu kena qada dan sebagainya. Kalau perempuan yang datang haid pun dia kena puasa bila-bila. Lepas suci haid tu dia kena puasa qada balik. Itu dia. Itu penggalan pertama Ibadat puasa turun perintah perdunya pada bulan Syaban tahun 2 Hijrah. Puasa kita tu ikut sejarah, Tuhan turunkan perintah puasa itu pada masa Nabi ada di Madinah dalam bulan Syaban. Misalnya ini bulan Syaban, bulan ni tu ayat kutiba alaikumus syiyam tu 2 minggu kemudian boleh puasa di Madinah. Mana puasa dulu. Semayang tu pada masa Nabi ada di Mekah lagi diperuntukkan. Semayang tu diperuntukkan masa Nabi berada di Mekah, belum lagi berpindah ke Madinah. Tapi puasa ni
diperlukan masa Nabi duduk di Madinah tahun hijrah yang kedua. 2 tahun Nabi duduk di Madinah, barulah diwajibkan puasa. Dan dalam bulan tu juga diperlukan zakat. Ini bila puasa tu, puasa kena zakat fitrah. Dan seterusnya pada 6 bulan hijrah tu, tahun 6 hijrah tu diperlukan haji. Haji tu akhir sekali. 6 tahun 6 hijrah tu barulah diperlukan haji. Jadi hukum kita itu adalah dia berasal-asal. Mula-mula sekali Tuhan turunkan hukum mengenal Tuhan. Itu di Mekah. Lepas tu duduk di Mekah tu, dia bukan setahun lagi nak pergi ke Madinah, berhijrah ke Madinah, Tuhan perlukan semayang. Bila Nabi sampai 2 tahun di Madinah, dia perlukan puasa. Lepas tu dia perlukan keluar zakat. Bila sampai ke tahun 6 hijrah, 6 tahun Nabi 2 hijrah, baru dia perlukan ibadat haji. Dia buat sekaligus yang ni memperakkan orang yang nak baru masuk Islam. Dia buat setahun senggang pula sampai 4 tahun barulah diperlukan ibadat haji. Begitu juga dengan haram apa ni, haram minum arak. Pada masa Nabi di Madinah tu, orang-orang jahiliah minum arak. Minumlah. Minum. Tak ada hukum turun lagi masa itu. Masing-masing minum arak lah. Masing-masing minum arak. Lepas tu bila mabuk sangat ni, jangan minum arak belum semayang. Jadi kalau nak minum arak belum semayang. Jangan minum arak bila dekat nak semayang. Ada lagi orang dekat nak semayang tu dia minum arak juga. Lepas tu jangan minum arak dalam semayang. Dia apa? Tengah semayang Allah Akbarnya, orang Arab macam orang jahiliah tu, dia semelih huta, mabuk. Huta Sayyidina Ali pun orang kapi semelih. Lepas tu haram selalu. Haram arak, sama ada belum semayang pun haram, dalam semayang pun haram, pas semayang pun haram. Jadi hukum tu adalah dipanggil gradually, berangsur-angsur. Akhir sekali nampak mudarat sangat, jadi haram secara mutlak, secara langsung. Berangsur-angsur hukum tadi. Macam potong tangan bagi orang mencuri tu, kediang dah tu. Orang berzina kena godang kan, kena jangan batu tu, kediang dah hukum tu. Hukum yang pertama sekali kenal Tuhan. Akhlak baik hati tu jadi molek. Lepas tu haram benda-benda yang apa ni, yang kotor-kotor. Tak boleh makan benda-benda najis. Tak boleh minum arak. Tak boleh bunuh anak perempuan. Lepas tu hukum tu. Hukum dalam bentuk satu persatu, tidak dalam bentuk sekaligus, tapi berangsur-angsur. Itu menunjukkan hukum kita itu adalah berangsur-angsur, tidak sekaligus. Kalau buat sekaligus, Nabi kata kau ni ibaratnya kamu menunggang seekor unta. Sekaligus nak pergi di Dungung, katakanlah, biar siapa sana dengan unta tadi. Kalau nak pergi unta di Dungung tu, dengan unta tu 3 hari juga, 2 hari juga nak sampai tu. Tapi kamu arah pada unta tu, pukul tu, mesti sampai di Dungung dalam masa 3 jam dengan unta. Kita tak dengan unta, masa 2 jam. Pukul unta tadi tu, laju. Lu kuda tak ni sampai apa ni, sampai rebuh letak bukang. Tu dia Nabi kata jawab gitu. Inna dina matinun, agama itu adalah molek emas. Innal mumbatala autan qata wala zuhrun abqa. Kalau sekali kamu gupu-gupu, ibaratnya kamu macam musafir
Mu nak kejar tempat nak tuju tu dia sangat dengan kuda tu, dengan unta tu. Patut 2 malam pun sampai. Awak naik unta tadi, naik kuda tadi, nak sampai masa 2 jam. Patut semalaman pun sampai. Maka terbaliklah unta kamu tu, terbelalak mata unta. Jadi cepat sangat kita nak sampai ke matlamat tu. Jangan jadi begitu. Jangan jadi gitu. Buat dalam bentuk normal, macam biasa saja. Sama juga orang tu semayang. Tengok saya rebah. Letih-letih tu semayang juga belum dia rebah. Jangan jadi gitu. Semua belah duduk. Itu Nabi Islam kita. Sebab itu kita kata lam yaj'alillah fid-din min harajin. Allah Ta'ala dalam Quran tak menjadikan agama itu keberatan kepada kamu. Molek Islam tu molek sangat. Itu cara dia. Molek sangat. Sama juga bab puasa ni. Kalau menurut di sini puasa ni ialah kita menahan diri daripada minum air, makan nasi, dan banyak lagi benda-benda yang membatalkan puasa. Apa tujuannya? Tujuannya ialah dia kata sini tujuannya nak uji kita ini sejauh manakah kita ni nak diuji betul-betul ikut perintah Allah, supaya kita dapat menzahirkan diri kita ni hamba dia. Hamba dia. Kalau kita tahan ujian tadi, bukan puasa tu 4 jam, sehari je. Kau tahan ujian tadi, itu menampakkan kita ikut perintah dia. Itu makna kita hamba yang setia taat pada dia. Jadi dengan ini kata dia pasal apa dalam Quran Tuhan kata ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang beriman, telah diperdukan atas kamu kena puasa. Wahai orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diperdukan atas kamu kena puasa. Kepada orang beriman, bila Tuhan panggil, hei orang beriman, Tuhan panggil yang Tuhan panggil, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diperdukan atas kamu itu puasa bulan Ramadan. Bagaimana diwajib perdukan di atas umat-umat zaman dulu, pada masa Nabi Adam lagi dah diperdukan puasa, supaya kamu jadi orang yang bertakwa pada Allah. Mengapa Tuhan panggil orang beriman? Orang beriman ni kalau Tuhan panggil dia ya allazina amanu, orang beriman, hati dia tetap dia dengar. Tuhan panggil aku ni, hati aku ingat pada Allah panggil ni. Panggil apa? Panggil puasa. Kena buat kerana aku hamba dia. Itu dia ilmu dan amal orang beriman. Boleh faham tu? Tu. Orang beriman ni kalau kira hidup dia tenang seumur. Tuhan perintah apa? Jangan minum arak, tak minum. Jangan judi, tak judi. Jangan tak puasa. Dia puasa. Orang beriman, Tuhan panggil, dia dengar. Ya allazina amanu, ya orang beriman, dia dengar tu. Allah panggil aku ni, kata beriman. Tapi orang Islam, ya allazina amanu, ya orang beriman, orang Islam ni orang nak tahu je. Masa itu anak pergi di pasar. Anak pasar pergi cari barang. Ada orang lelaki dia berjalan. Bulan puasa, bulan dia berjalan lah. Anda ingat lagi ni. Dekat atas stang tu lah. Dia jalan kaki.
Sampai tu bulan puasa dia kata, bulan puasa dia kata. Apa tu? Simbol apa tu? Bulan puasa tu bulan puasa. Banyak orang tak puasa tak? Itu maksud dia. Nak kata apa dia? Apa isyarat dia kata? Bulan puasa. Belajar lambat. Bulan puasa. Cuma dia tak kata je bulan puasa orang tak puasa. Tak tu. Dia tak kata bila bulan puasa dia kata. Bulan puasa. Apa isyarat dia? Wallahu a'lam. Jadi masalahnya kalau kita nak tanya mengapa orang tak puasa? Mengapa orang tak puasa? Mengapa orang tak puasa? Di sini dia kata orang yang tidak puasa itu sebabnya pertama kerana dia hilang punca. Hilang punca tak nak pergi. Hilang punca. Tak tahu punca. Bagaimana kau asalnya hukum puasa? Tak belajar maknanya jahil, hilang punca. Macam seorang tu hilang punca. Hilang punca kalau berjalan tak sampai tempat dia tu. Satu hilang punca. Yang kedua, dia tidak sedar dia tu ada sifat kehambaan. Dia tidak sedar dia hamba Tuhan. Sedangkan dia makan minum rezeki Tuhan beri, tidur jalan tidur atas bumi Allah, hidup dengan pernafasan nyawa Tuhan beri. Nikmat banyak Tuhan beri pada mata, nikmat mulut, nikmat tangan. Dia tak sedar diri. Itu jahil murakkab nama dia. Jahil murakkab, jahil bertindih dua. Dia tak belajar, dia jahil, dan dia tak sedar yang dia tu jahil. Teruk tu. Yang keempat, kerana fitrah hati dia kotor. Pasal dia tak ada ilmu, dia jahil, tak belajar, tak ada ilmu. Yang kelima, lupa dia akan Allah dan akhirat. Itu besar saja. Jadi berbalik kepada orang bimbang tadi, kata dia di sini, dia kata ya allazina amanu nida'u minal habibi bil hadib, nida'u minal habib ila habib, seruan daripada kekasih kepada kekasih, seruan daripada kekasih kepada Allah, kasih padaku, aku terima itu Tuhan kekasihku. Itu zuk hati orang beriman. Itu cara dia. Lepas tu dia kata tambihum minal habibi bil habib, itu tanda orang tu dia berhati-hati. Ingat, dengar Tuhan kata, hei orang beriman kena puasa. Ingat dalam otak, bersarang dalam hati, supaya dalam otak, bersarang dalam hati, ingat pada Allah. Sebab itulah orang yang cinta pada Tuhan, dia kata ke mana? Wahai Allah, tinggal dalam hati, tinggal dalam otak, bersarang dalam hati, tak bergerak tangan, keluar air mata, dicurah kelompok mata, kerana albi hatiku ni lil habibi, kepada kasihku, iaitu Allah Ta'ala. Itu konsep orang beriman. Itu jazbah, attraction, hak attraction, hati terikat dengan Allah Ta'ala. Itu ya allazina amanu. Satu lagi dia kata, orang beriman ni bila dia dengar orang baca Quran, ya ayyuhallazina amanu farfa'ha sam'aka in la tu'maru bihi aw nahi anhu, dia kata Tuhan panggil, dia angkat pendengaran dia. Apa Tuhan kata dalam Quran? Tuhan kata, dengarlah orang beriman, puasalah kamu, sembahyanglah kamu. Ditunduk, sami'na wa ata'na, aku dengar dan aku ikut. Itu orang beriman. Kitalah maknanya, kerja kita lah tu. Sami'na wa ata'na, kita dengar Tuhan kata itu dan kita ikut.
lalulah hati kita berasa respon. Tunjuk mata hati tu. Mati hidup tak kira lah. Tu maknanya tak jadi kasar, itu kerja Tuhan. Mati belanggar tak belanggar tu, itu bukan kerja, itu qada Tuhan. Itu dia orang beriman namanya. Barulah kita hilang punca masalah hilang dah. Punca masalah hilang pasal kita berpunca tertakluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Tuhan panggil wallazina amanu, ya orang beriman. Itu dia. Kata Ja'far Shadiq, kata dia, lazatu fi nida'i azala bi ta'abal ibadah. Buat pada lazatnya hati kita itu, kata dia, bila kita dengar Tuhan panggil wallazina amanu tu, berasa letih tubuh kita, puasa tu hilang. Saya percaya. Saya sangat percaya benda ini. Saya sangat yakin benda 100%. Kita puasa ni kepala dah orok mana nak orang tua kan. Ni kepala orok ni senang. Kalau lelak begitu, berasa kita tak larat puasa. Cuba kita ucap subhanallah, la ilaha illallah, subhanallah. Baik, rasa dia kita berasa markah tu nak kata jadi positif. La ilaha illallah, tak ada aku kamu lah, ya Allah. Ada sabar redha kita. Saya yakin itu. Yakin, sangat yakin ni. Mana yakin plus campur yakin tu, bukan yakin mana, bukan yakin tolak. Satu bawah, satu kata subhanallah. Apa benda subhanallah? Maksudnya aku dengan Tuhan. Tuhan kata puasa, biar letih pun tak apa. Molek Allah, molek. Sabar. Subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tenang hati kita. Lepas tu kalau sangat-sangat kita perlu pada buka puasa, tak apa, kena sakit, kena demam, itu buat pekah. Tapi hati kita tak cerai dengan Tuhan, tak lari dengan Allah. Walaupun kita buka puasa kena sakit, kena demam, hati tak cerai dengan Allah. Orang beriman hati dia dengan Tuhan tu tamkin ni maknanya dapat. Itu orang beriman. Kata Ja'far Shadiq ni ialah keturunan Sayyidina Ali lah ni. Keturunan Sayyidina Ali ni. Keturunan Sayyidina Ali. Keturunan Rasulullah lah dia. Sayyidina Ali tu ni kau dengar Siti Fatimah kan, anak Nabi kan. Ini cucu dia, lebih kurang dah cucu dia yang kelima dah dengar saya. Cucu Rasulullah yang kelima. Orang tanya je, tuan guru, orang mana dia lebih baik sekali atas dunia ni? Orang mana lebih baik atas dunia kalau pilih dua perkara? Orang mana bahagia, kata dia, kalau kita beramal? Dia kata kalau benda tu baik berlaku, boleh ambil salah satu. Kalau benda tu waktu ada lebih baik, yang ini ada baik, kena ambil lebih baik. Kita belajar fiqh, tak belajar bab iman, bab tasawuf. Fiqh kita molek dah, Islam kita molek dah, tapi bab iman kita kurang. Tak apa, tapi lebih baik kita adanya belajar iman dan belajar Islam, fiqh dengan tasawuf ini. Itu lebih baik kata dia. Itu dia. Mana baik syubhah dengan tak syubhah. Buang syubhah, ambil hak yakin, halal tu. Itu lebih baik. Itu mana selamat kita. Ja'far Shadiq cuit Nabi ni, cuit dia yang kelima. Innal muhibba yudabiru ila imtithali amri mahbubi. Sesungguhnya orang sudah kasih pada Tuhan, bila sebut Allah tu kan dalam puasa tadi, dia bersegera ikut perintah Tuhan dalam puasa. Apa perintah Tuhan dalam puasa tu? Sabar kena lapar, kenyang daripada Allah, lapar kena. Kalau lapar kita makan, dah makan bukan hak kita. Kau dia juga beriang, berah nasi tu, kita dahaga dia, bukan hak kita.
air rahmat dia juga dah. Dan nak lagi banding daripada Allah Ta'ala. Tak lagi. Jadi makanlah kita, minumlah kita kerana Allah. Kalau tak buat puasa, tu boleh buka puasa. Dah qada ke dia tak? Puasa jangan tinggal. Puasa jangan buang. Kerana itu hak Allah. Bagi kita. Tengok baik benda gitu. Itu dia. Itu cara dia. Panjang cerita sini, panjang cerita ni. Baik. Penggal yang kedua, ibadat puasa turun perintah keperduannya pada bulan Syaban tahun 2 Hijrah. Ini bulan Syaban kan? Turun perintah bulan Syaban, mula start puasa bulan Ramadan. Penggal yang ketiga, wajib mengerjakan puasa sebulan Ramadan secara ijma'. Maknanya puasa bulan Ramadan tu kita wajib puasa biar genap, biar kamil 30 hari. Kalau nampak bulan, kita puasa 29 bulan. Kalau puasa tadi nampak bulan, maknanya malam nampak bulan, puasa esok. Kalau tak nampak bulan, malam lusa kita puasa. Itu dia. Itu memang ijma' ulama'. Ijma' ulama' makna sekata ulama' yang tak boleh kita tolak, kena ikut tu meneru. Dalam hukum, peraturan kita berhukum, dia ada 5 stage, 5 stages, 5 peringkat. Pertama, kita berhukum berdasarkan pada ayat Al-Quran. Tak lari tu. Itu sebagai induk hukum pertama sekali, Quran kita pegang. Yang kedua, Al-Hadis, hadis Nabi. Yang ketiga, ijma' ulama' ni. Pendapat ulama' yang ulama' sekata sebaya pendapat dia mengatakan puasa Ramadan itu adalah wajib. Tidak seorang pun yang bantah, tak ada seorang pun yang protes. Kena ikut juga. Kalau Al-Quran tak ada sebut hukum sesuatu hukum itu, dalam hadis tak ada sebut sesuatu hukum itu, kalau tidak ada dalam ijma' ulama', pendapat ulama' pun tidak ada, baru jatuh pada kias, hukum kias. Apa makna hukum kias tu? Hukum kita banding. Kita bandingkan hukum yang tidak ada zaman Nabi itu dengan benda yang baru kita nak buat hukum berdasarkan kepada sebab hukum asalnya itu, maka begitulah hukum barunya boleh kita buat. Nak sebagai contoh ialah kita ambil kaedah zakat. Ada zakat kan? Kaedah zakat apa ni, zakat petera ke, ataupun zakat duit ke, ataupun zakat padi ke, atau zakat kerma ke, ataupun zakat anggur ke, ataupun zakat apa ni jagung ke, ataupun zakat orang ringgit. Orang ringgit. Ini nak kabur ni. Ini kias ya. Imam Syafi'i kata, Syafi'i kata, bab zakat ni kita tak boleh pergi dengan harga, dengan benda yang sebut dalam Quran. Benda sebut dalam Quran. Piti-piti ni benda baru. Duit 100 riyal, kertas tu 60 riyal, 20 riyal, 10 riyal tu ada lah. Kau ada hadis tak ada, sebab benda baru tau. Ada zaman dulu duit orang belanja, duit dirham, duit emas, duit perak. Duit emas tu dia panggil apa ni Allah, dinar. Duit dirham tu, duit perak tu dia panggil dirham. Dirham tu duit perak, dinar tu duit emas zaman dulu, zaman Nabi. Tu jadi transaksinya boleh barang-barang dengan emas atau perak, dirham ataupun emas. Sekarang duit kertas. Jadi ikut Imam Syafi'i kita, lalu seorang itu nak keluarkan beras, nak keluarkan beras, kita lah nak keluar beras, payah nak bawa ke ambil tu kan.
berapa padi kau berkarung lah, berkarung banyak. Jadi Imam Syafi'i kata bab zakat makanan ni ialah ikhtiatun. Jenis makanan ni tak boleh bayar dengan harga. Dengan makanan juga, bayar beras dengan beras juga. Itu dia Imam Syafi'i kata. Bukan salah. Sebab Nabi duit tak ada zaman dulu. Kertas tak ada. Duit kertas. Tapi Imam Abu Hanifah kata Imam Abu Hanifah kata boleh kita bayar dengan duit, dengan harga tau. Pasal apa? Duit ini dipanggil ainun maufukun, satu benda yang kita buat perjanjian yang sama dengan nilai beras tadi. Maknanya kalau harga beras tu RM2 syupok katakanlah, beli beras tu RM2, padi RM2 dan sebagainya, jadi boleh kita ikut bayar dengan harga ni. Kerana ada tempat-tempat tu ada orang yang tidak menggunakan duit, pakai batu sistem. Tahu batu sistem? Tukar beras dengan ayam, dengan kambing zaman dulu kan. Itu dia. Kerana itulah sahabat Nabi SAW di Yaman, dia tak keluar zakat gandum, dia tak keluar zakat beras, dia keluar zakat kain pelekat. Kerana orang pada masa perlu pada pakaian, dia bayarlah kain pelekat tu sama ni harga gandum tadi. Itu sahabat Nabi. Jadi betul belaka lah. Itulah sebabnya dalam mazhab kita, kalau nak bayar dengan fitih ganti zakat tu, kita kenalah ikut Imam Mazhab Abu Hanifah ataupun Imam Bulkini, boleh juga sebut. Itu maknanya boleh. Itu daripada kias. Kiasnya harga barang dengan emas sama je. Harga duit dengan beras ada sama harga ni. Itu dia. Sekarang ni kita gunakan RM1 tu melalui kaedah ekspor berdasarkan harga di laman. Jadi boleh harga bakar berdasarkan pada Imam Bulkini dalam mazhab kita dan Imam Abu Hanifah, untuk memudahkan cara kita buat transaction, bawa barang, bawa pitih yang senang melalui bank dan sebagainya, boleh keluar dengan bank dan sebagainya. Itulah dia nama kias. Ni harga dia bayar, bukan yang aizat tu, bukan dengan dia beras tadi, dengan harga dia, dengan nilai beras tadi. Itu dia panggil kias. Sama juga kau nak kias ni. Zaman Nabi tu arak tu haram tu, arak mana? Buah anggur. Buah anggur kita perangkan ni, dia mabuk-mabuk jadi arak. Dah kita ni mana ada buah anggur, yang adanya buah kelapa tu, air buah kelapa dah. Buah kelapa. Dia boleh jadi arak juga. Pada masa kita ambil air kelapa tu, kita panggil apa? Di bola tuki tu. Tuang tua, bola tua. Lepas tu dia bola payang. Bola seminggu dia pun gila. Putih air. Minum arak. Air ni bukan anggur, air tua. Jadi oleh sebab air tua tu haram kan dia mabuk, maka air anggur mabuk ada hadis, hak ni tak ada hadis ni. Jadi sama, hak ni mabuk, hukumnya sama. Itu kias dia panggil. Banyak lagi kias ni. Banyak kias. Jadi Quran, hadis, ijma', kias, lepas tu qawaid fiqhiyah. Ini semua dapat kita belajar dalam ilmu fiqh. Itu dia. Yang ketiga, wajib mengerjakan puasa bulan Ramadan sebagai ijma' dengan telah berakhirnya tanggal 30 Syaban. Bila akhir 30 Syaban, bulan Syaban 30 bulan, esokkan kena puasa selalu lah. Puasa selalu. Atau dengan adanya seorang adil sekalipun adil mastur yang melihat anak bulan sabit tanggal 1 bulan.
Atau ada juga kalau kita tak dapat nak kesangkan bulan tu nampak di matahari jatuh tu, ada orang yang adil sekarang. Orang adil maknanya orang yang bukan orang fasik. Kita dah tahu dia fasik tak fasik, tapi tak nampak dia menarak kan. Dia nampak nak bulan. Malam 29, malam 29 lah, ada bulan. Biasa puasa. Tak ikut 3 bulan bulan ni. Sebab tu pernah di sini apa ni di dalam kita dululah belum ada radio lagi. Orang bulan kengga nampak nak bulan. Orang belayar, orang cari ikan di laut nampak nak bulan kan. Jadi malam ni balik sini. Khabar pada mufti dan qadi tu, istilah puasa lah. Walaupun tak cukup 3 bulan-bulan, kerana anak bulan tu dah jatuh dah dekat itu. Masih tengok tu anak bulan dah masuk dalam dah. Tak ikut 30 hari lah, 29. Boleh buat gitu. Sebab apa kita puasa 29 bulan? Sebab apa kita puasa 30 bulan? Masa malam 29 tu tak nampak nak bulan kelar. Hujan. Kita puasa 30. Masa apa yang kita puasa 29 bulan? Pada malam 9 tu nampak terang di belakang tu. Tak ada awan, tak ada angin, tak ada hujan, nampak terang nak bulan. 2 minit lagi nak jatuh, nampak nak bulan kecil je. Puasa kalau malam tu. Jadi puasa 29 bulan lah. Itu dia. Itu cara dia. Nak bulan dia jatuh belah tu. Belah barat tu. Sekarang senang dah, dia ada alat tu. Dia ada alat tu, dia nampak benar. Bulan dengan matahari tu dia berganding dulu tu. Kalau matahari jatuh, ni macam gini, ni bumi kita, dia berganding dulu. Dia tengok angin tu berganding tu. Jatuh matahari bawah ni, bulan duduk sini. Tak nampak anak bulan. Kerana cahaya matahari ni dikambuh bulan tu. Nampak. Tapi bila saja matahari jatuh jauh dah, bulan mau jatuh, baru nampak anak bulan kecil je. Apa sih malam tu? Jadi orang yang ada sekitar kawasan ni, kawasan Malaysia kita ni, kalau kita nampak di sini malam 29 tu, nak tu Terengganu kena puasa, lain dia Singapura kena puasa, lain dia Thailand kena puasa. Dia bagi satu makanan Kedah, Kuala Lumpur kena puasa. Walaupun saya tak nampak Singapura, tapi kalau orang Filipina tak boleh puasa dia. Pasal kita dengan dia tu jauh matlamaknya, dekat 10 darjah jauhnya. Jauh, tak boleh dia matlamak air. Kalau dia naik matahari, kita dah tu dah. Dia naik ke Diang, kita naik dulu, dia baru naik. Jauh sangat beza. Jadi matlamak kita sama. Kalau kemana-mana nampak ada bulan, kena puasa sini. Dan lain dia tu, garisan lentang tu, sampai Singapura, Indonesia, sampai Thailand, sampai Jepun tu kan. Jepun awal lagi, dia awal lagi. Sini tu puasa. Sekarang senang je, dia pakai komputer senang. Setelah matahari terbenam matahari, bila matahari terbenam tu, kita tengoklah ada tak bulan. Sebelum terbenam matahari, adanya seorang adik, sekalipun ada mas tu ada yang tertutup, mana kita tak tahu dia tu orang apa, adik ataupun orang pasir, tak tahu kita. Yang melihat hilal anak bulan tanggal 1 untuk puasa. Setelah matahari terbenam, nampak anak bulan. Ya tu. Sekalipun dah tertutup awan di langit, bila ia mempersaksikan melihat telah melihatnya itu di hadapan qadi, dia kena buat pengakuan depan qadi, dia nampak anak bulan lepas matahari jatuh.
Kalau lah bulan jatuh dulu tak boleh matahari ada lagi. Dia matahari jatuh dulu pun nampak nak bulan. Kalau bulan jatuh dulu tu matahari ada lagi, memang itu garik. Dia garik lama dah tu bulan jatuh dah. Persaksian tersebut memakai saksi kategori ni depan kodi. Saya bersaksi bahawa sungguh saya telah melihat hilal. Tuan, saya bersaksi dengan nama Allah, sesungguhnya saya tengok anak bulan. Nampak. Bila Tok Koti kata? Lepas matahari jatuh. Nampak semua anak bulan macam alih cotek gitu. Puasa lah. Atau saya bersaksi bahawa sungguh hilal telah nampak, kata dia. Belum cukup dengan saya bersaksi sesungguhnya besok akan bulan Ramadan. Dia kata, tuan, saya nak saksi bahawa besok puasa. Tak boleh. Bahawa besok puasa. Kena khabar bahawasanya saya nampak anak bulan tadi setelah matahari jatuh dan saya esok puasa. Boleh jadi. Kena khabar di tengah anak bulan tu masa matahari jatuh dah. Baru nampak anak bulan. Esok puasa. Persaksian tersebut tidak diterima kecuali disaksikan persaksian oleh dua orang yang adil. Lainnya ada dua orang saksi lain lagi. Jadi dua orang ini menyaksikan bahawa dia bersaksi bahawa melihat hilal anak bulan dan wajib puasa dengan adanya persaksian bahawa melihat hilal anak bulan Ramadan itu oleh seorang adil. Di hadapan qadi itu, sang qadi mengatakan saya menerima dan menguatkan persaksian tersebut. Tu dia kata, ya, saya terimalah saksi awak tu. Maka istihad dalam audio ke apa, masa dulu dalam audio belah di TV lagi. Masa itu bila saja belah di TV, belah ada radio ni, pejabat penerangan musim Ramadan besok puasa. Saya ingat benar tu. Tu pejabat penerangan. Seperti halnya kekuatan hukum ketetapan qadi atas persaksian di hadapannya itu, adanya berita mutawatir bahawa hilal telah nampak. Apatah lagi kalaulah ada khabar mutawatir, orang ramai duk cakap. Mutawatir tak khabar mutawatir ni cerita ramai tak boleh jadi pelawak sebab orang kata belaka nampak anak bulan. Qadi boleh terima juga. Orang Tanjung kata saya nampak, orang di Pulau Kapal dia nampak, orang Pulau Redang nampak, dia telefon nampak, maka boleh dia pakai. Saya menerima dan menguatkan persaksian tersebut, kata Tok Kadi. Tak apa tu. Maka tidaklah kewajipan puasa atas segenap penduduk daerah hilal nampak. Maka tibalah kewajipan puasa atas segenap penduduk daerah yang hilal nampak di sana. Jadi sekitar orang nampak hilal kena puasa lah. Daerah tu dan matlak yang sama dengan dia tu. Seperti halnya kekuatan hukum ketetapan qadi atas persaksian di depannya, iaitu adanya berita mutawatir bahawa hilal telah nampak. Khabar mutawatir ni khabar ramai yang tak mungkin orang cakap pelawak. Semua orang cakap tu belaka. Sekalipun datangnya dari orang kafir, orang kafir boleh juga dia. Orang kafir mana? Orang kafir yang duduk bersebati kasih sayang sama orang Islam kita. Orang kafir lama, kafir Zimin, orang lama ni kita di kabur hati sungguh. Boleh juga semua. Orang kafir zaman dulu macam mana tuan-tuan? Bukan macam ini. Zaman dulu kafir Zimni ni dia kena follow up kereta-kereta kita, dia kena bayar cukai jizyah. Pederi dia, orang tua dia jangan usik, kita boleh usik dia. Itu dia. Kalau dia susah kena tolong untuk kafir Zimni dulu. Harta benda dia tu tak boleh kita usik, arak dia tak boleh kita pecahkan botol. Itu hukum Islam kita. Kalau kita pecahkan botol arak dia kena ganti. Itu mazhab Hanafi. Oleh Islam kita zaman dulu. Itu dia. Kalau dia sakit boleh tizarah. Ini dia.
Bukan ada satu imam, tak salah ingat saya, seorang imam nama Zakir Imam Seri, salah ingat saya, insya-Allah mudah-mudahan kita. Kalau kita nak bayar apa ni daging gerbang boleh beri kepada kafir sini kerana dia duduk jangan dengan kita. Itu dia. Kita biarkan dia dengan agama dia. Lahum ma lana wa alaihim ma alaina, hak kamu lah hak aku lah mau buat ukit agama kamu, aku buat agama kami. Itu ayat Quran. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbul alai. Wala tasubbul ladzina amanu. Wala tasubbul ladzina, jangan kamu maki apa? Berhala yang kafir sembah. Jangan kamu maki berhala orang kafir sembah. Maki Tok Pekong tu. Maki pada Tok Pekong semua. Maki tu orang kata. Kalau kita maki, apa jadi? Payah subullah ada bila ilmin. Nescaya mereka itu revenge. Dia maki balik kepada Allah. Tuhanmu kini. Dicecek. Kita cecek Tuhan dia cecek Tuhan kita. Jangan kata maki begitu pada dia supaya dia tak maki pada kamu. Nak suruh duduk baik. Quran khabar ni. La tasubul ladzina min dunillah. Jangan kamu maki alladzina min dunillah pada tuhan-tuhan awak kafir sembah. Jangan maki. Kalau maki fayasubullaha adwan bi ghairi ilmi. Nescaya dia maki kepada Allah Taala Tuhan kita kerana dia jahil. Dia maki. Itu kafir zimmi macam tu dah. Molek baik Tidak maki kita, tidak maki kita. Molek je ajaran Quran kita. Itu cara. Sama juga orang kafir sini bahawa hilal nampak sekali pun datangnya daripada orang kafir kerana bisa diterimanya pengetahuan kafir mengenai hal-hal yang daruri, yang mudah orang kafir faham. Boleh terima. Pasal kita tak nampak dia jahat. Macam kita apa dia panggil hak replantation. Hak replantation mana? Replantation mana? Dia panggil cabut jantung tak tahu. Apa dia panggil ni? Pindah jantung lah. Ni doktor ambil jantung kan. Seorang tu dia sakit jantung, tak ada obat. Jadi kita ni sebagai donor penderma ni sebab dituai kita orang sakit tadi. Kita buat ikrar, buat wasiat. Kalau saya sakit, kalau saya anak saya, kalau sepupu saya pun dari saya sakit jantung tu mebok dan doktor dia akan mati dan masih sebulan lagi, kita pun buat ikrar janji nanti. Saya mengaku bahawa saya dan suka dia tak ada pasal apa-apa pun sanggup memberikan jantung saya bila saya mati sihat tu untuk saudara saya yang sakit tadi. Hukumnya boleh tak boleh? Sambung lah. Hak dipanggil hak transplantation. Transplantation makna tanang jantung yang sakit tadi. Hukumnya boleh. Pasal awal kita. Tapi kalau ambil jantung kita kepada orang kafir musuh kita, lawan kita tak boleh. Pasal kalau dia hidup kita mati dah lah. Dia lawan kita balik. Ambil balik. Kita faham tu. Begini. Kita ada pok saudara seorang, pok saudara dia sakit. Kita nak beri jantung kita masih hidup, mati dah kita dah. Dah mati dah. Potong jantung dah mati berapa dah. Matilah. Jadi ada satu peraturan tu, jantung boleh diambil masih kita segar. Itu buat perjanjian dalam hospital tu, mengaku begini saya wasiat. Bila saya mati, saya wasiat jantung saya bagi pada pak saya yang sakit tu. Lepas tu kita mati sungguh. Bila mati satu, doktor tak main dah. Tak lock sejam 2 jam dah, 2-3 minit je. Potong jantung, ubah. Dah jatuh anak saya kita, pada kita. Potong jatuh pada kita masuk situ. Sambung tu tanang sikit. Hui. Boleh ada. Hukumnya boleh. Pasal pak saya kita
orang baik. Tapi kalau kita ambil jatuh kita ni beri kepada orang dadah, tak tu kau jahat tau, tak boleh, kau jahat lah. Pasal dia gunakan jahat. Bila dia segar, dia kacau mendagang, dia dadah lah, dia nak yang tu tak beri macam tu. Itu pakai komputer. Macam tu. Jadi hak ni hak kapi molek ni, hak tengok nak pulang ni, bukan hak jahat ni, bukan hak kapi harbi, bukan. Ini kapi zimmi. Kapi zimmi yang dibeli di bawah takluk negara Islam. Bawah takluk gaji. Kapi yang daripada ini kami muat kapi muahad, kapi yang buat perjanjian dengan kita. Bukan zimmi. Kafi ada tiga, kafi zimmi, kafi muahad, kafi mustamang dan kafi harbi. Kafi harbi ni kafi lawan kita tu. Itu dia. Kalau kita ni kafi muahad, mi alif hadat, kafi muahad, kafi yang buat janji berjanji kita ni dengan amal. Ada juga tu lah. Tapi jangan buat kacau. Ini kapi molek, kapi zimmi. Boleh kita pakai. Macam kapi duduk di apa ni, di perberang ni boleh mucak, boleh baca sebab 20. Tu boleh kita anggapkan dia. Kalau dia kata saya nampak lah bulan ni, tak nampak dia tu menyeleweng dah ada, boleh kita terima. Ni boleh sini boleh. Tu dia kata walaupun daripada orang kafir, kata dia orang kafir. Kenapa tu? Lifadatil ilma adori, kerana kita dapat faedah ilmu yang dia tahu tu yang mudah dia reti benda gitu. Orang Islam bila puasa boleh tengok 6 bulan, dia nampak sungguh, dia reti, dia belajar. Boleh kita pakai pendapat dia. Yang dia menyaksi di sini nampak 6 bulan, memang boleh, bukan memang boleh. Itu kafir yang boleh ni. Tapi kalau kafir harbi ni, kafir nak pegang kita, itu banyak triki. Tahu tadi tipu daya banyak. Dia main tu triki, dia sabotage. Dan juga adanya perkiraan bahawa telah masuk bulan Ramadan berdasarkan tanda-tanda yang jelas yang biasanya tidak keliru. Misalnya dengan melihat lampu-lampu yang bergantung di atas menara. Sama juga pada tempat yang jauh. Masa Jepun ni, kita nampak cerah atas bukit. Bunyi kita dong teng teng teng. Esok puasa. Nampak tak duduk masjid ni, apa ni, ada lampu gantung, berkelip lampu yang gantung. Jadi orang berharap nampak esok puasa tu. Itu tanda puasa zaman dulu. Zaman sekarang melalui TV, melalui perisiaran gaji-gaji tau dalam TV tu. Sekarang cukup senang, zaman teknologi canggih. Itu cara dia. Wa yalzamul fasiq wal 'abda wal untha al amalu bi ru'yati nafsi. Orang fasik ni lawan orang adil dah dia, orang adil ni, orang baik. Orang yang fasik tak boleh kita pegang pendapat dia. Orang fasik itu dia mengaku pergi pejabat kodi, pejabat mufti, "Wang, saya nampak nak bola." Dia kerja dia lawan orang fasik ni, dia menago, tahulah dia menago. Dia balik sini, balik sini main judi atau wakar tu. Dia duit kiri dulu. Nampak Allah tu garis tu ada, dia balik. Tuang dia jawab lagi. Saya nampak nak pulang. Bila nampak? Lepas mata jatuh nampak lah pulang. Cacang tu macam alik. Jadi tu kau dia orang beritahu, bakar tuan. Tuan pasir. Dia kaki judi, kaki angguk. Dah bakar. Tapi dia nak puasa untuk dia tak apa. Nak pegang dia tak boleh. Pasal kita tak boleh iktimat atas pendapat dia. Kan dia orang pasir. Untuk dia tak apa. Itu dia. Orang pasir, budak ni hamba abdi, hamba abdi. Bukan budak kecil ni, hamba abdi.
Dan orang wanita yang melihat sendiri adanya hilal udang wajib mengerjakannya puasa. Jadi masing-masing puasa lah. Orang lain tak puasa pasal tak ada bukti yang sah. Saksi yang adil tak ada. Apa yang laku tak menara tak ada. Laku biasa kajang lah buat tu, resmi lah tu, kajang lah tu. Orang kafir yang amanah tak ada. Nak kata kelabu tak kelabu, terang nampak, tak ada ulang, cukup 30. Tak nampak kelabu, tak nampak ulang, ya cukup 30. Kalau ada nampak orang, kalau nampak orang, pasal esok, pasal 29 hari saja. Gitu dia. Itu dia. Demikian pula wajib puasa bagi orang yang mengiktikadkan benarnya pemberitaan dari fasik dan menjelang balik dengan mata kepala sendiri atau bahawa hilal telah nampak dari daerah lain yang bersatuan matlamatnya, iaitu dalam garis bujur yang sama yang kata dia. Itu juga kata dia orang beriktikad benar umpama orang fasik. Kalau kita kalau seorang tu aku percaya orang ni di mana apa rasa percaya orang apa semua orang ni, boleh kita ikut tu, tapi ramai tak boleh pasal qadi tak boleh. Qadi tak boleh, kita kena ikut tak apa. Hukum qadi ni dia mengatur sampai semua negeri tu kena ikut. Hukum tak qadi, hukum mufti kena ikut. Hukum seorang tak boleh ikut qadi fasik. Itu kaedah dia. Hukum yang dibuat oleh mufti, oleh mahkamah syariat kena ikut. Dia ke atas orang kena ikut lagi. Kalau seorang aja buat pendapat dia dapat 6 bulan orang pasti, semua tak boleh ikut pasal tak ada pengiktirafan daripada hakim atau qadi atau mufti. Cara dia. Sawa'un awal Ramadan awal akhiru al-asr. Kewajipan berpangkal daripada pemberitaan orang fasik dan kawan-kawannya tersebut adalah meliputi hubungannya dengan awal Ramadan ataupun akhir Ramadan. Demikian menurut pendapat yang besar. Mana pendapat orang fasik tadi, kalau dia kata awal Ramadan ada nampak Allah lah, kalau dia akhir Ramadan nampak malam-malam raya Allah lah, itu untuk dia. Tapi kita orang mana kena ikut pendapat yang pertama, iaitu sekiranya nampak 6 bulan besok puasa, sekiranya tak cukup 6 bulan puasa 30 hari. Cara dia kena pegang apa? Pegang perintah kerajaan yang merintah kita dalam satu yang berkenaan. Kalau ikut negara orang ni kita. Menurut pendapat yang mutamak ni lawan dia pendapat lemah. Orang lemah tak boleh pakai. Pendapat yang mutamak, pendapat yang boleh terpegang kerana ada hujah yang kuat. Itu dia. Menurut pendapat yang mutamak, hendaklah bukan wajib seseorang itu mempedomani, dia ada alamat, pedoman dia alamat, tanda-tanda masuk bulan Syawal. Apabila kata dia, jika memang meyakini benarnya tanda-tanda tersebut, benar tanda tu, tanda masuk Syawal tu, masuk Syawal tu ada tanda-tanda bukti alamat. Demikian menurut pendapat guru kita iaitu Ibn Hajar, pendapat Ibn Ziyad begitu juga. Kita pegang pendapat ini. Sebagaimana pula pendapat golongan ulama al-muhaqqiqin, kata dia. Jadi yang utamanya kita kena pegang pada alamat. Jangan pegang pada cakap. Orang pasir pun nak tahu alamat juga. Tanya dia. Dah tengok anak bulang tu belah mana anak bulang matahari jatuh. Matahari jatuh situ lah. Nampak anak bulang? Nampak dia. Keluar atas langit ada. Ikut dah. Kau boleh ikut benda gitu.
Tengok dalam bulan tu masa nak jatuh tu. Mana dulu jatuh? Tu dia. Tu dia panggil masa istimak ni. Tak tu lagi. Bila matahari jatuh tengok ada bulan ada tak dia tu. Ada tu puasa so. Panggil tu. Kau tak faham tu. Bukan sini. Masa bulan jatuh sekejap tu nampak dia tak. Kalau masa 3 minit tu susah. Minit jam. Yang kuatnya pendapat dia pula 4 minit. Jatuh matahari tu 4 minit. 1, 2, 3, 4. Oh, puasa malam tu. Bukan matahari sini. Saya tengok matahari jatuh dah. Di laut saya tengok matahari jatuh dah bulan atas langit. Mana boleh puasa esok. Boleh gitu. Bukan 4 darjah 4 minit. Kalau 4 darjah jatuh je matahari bulan gitu dah tinggi lagi. Dia bulan bercantung dengan matahari ni dekat. Tu dekat. Tu sana. Dua ni. Ada di tindih itu. Matahari bulan tu bulan matahari tu jatuh matahari dah sini tengok sini ada dah bulan. Mana dulu jatuh? Jatuh bulan dulu tak jadi matahari ada lagi siang hari dah. Ini ilmu falak ni lah. Ilmu falakiah. Habis. Apabila orang-orang telah melakukan puasa sekalipun berdasarkan ru'yah tengok anak bulan seorang lelaki adil, maka mulai habis puasanya ialah 30 hari bulan. Jadi kalau dia tengok bulan tu dia awal nak anak bulan puasa habis lah. Tu dia. 30 lah. Sekalipun mereka tidak melihat anak bulan satu Syawal tu sampai 30 kena tu. Serta tiada awan di langit. Ada awan langit mana 30 lah. Nak tengok 29 bulan tak nampak. Tu dia. 30 lah. Kerana tidak sempurna hitungnya satu bulan melainkan berdasarkan pada bulan syariah 30. Bulan syariah 30. Kecuali 29 tu kalau ada awan, ada kabus, ada hujan, ada jebu katakanlah, kena genap 30 bulan. Apabila seorang berpuasa Ramadan berdasarkan ucapan orang kepercayaan, kalau kita puasa Ramadan, orang kampung kita, orang tak orang fiqah. Orang fiqah ni orang boleh dia percayai, orang amanah, orang baik, orang warang, orang fiqah pandai, ilmu tauhid pandai, ilmu tasawuf dia reti. Orang warang tu fiqah dia panggil. Bila seorang berpuasa Ramadan berdasarkan ucapan orang kepercayaan, kemudian telah 30 hari ternyata tidak terlihat hilal sedangkan cuaca cerah, maka tidak boleh mulai berbuka puasa, kena cuba 30 hari. Apabila saksi ru'yah, saksi tengok anak bulan tadi mencabut saksian, dia tarik balik. Setelah orang mulai berpuasa, maka tidak diperolehi berbuka kembali. Kalau saksi tadi dia mengaku di tengah anak bulan, orang puasa dia tarik balik saksi dia. Jawabnya dah masuk puasa juga. Orang ramai tadi kalau buka puasa tu. Pasal dia saksi tu, saksi dia boleh dah. Dia tarik balik pasal apa tarik balik? Salah dia. Sama juga. Puasa tu kan. Samalah juga. Hari ni orang buat masjid kan. Ada pedomang dia. Ada pejabat sibir mari. Kompos dia tu. Gini kan. Dulu tak percaya sangat jika masjid tu menghadap matahari jatuh. Ramai tu dulu matahari jatuh. Sekarang bila ada kajian barunya yang dibuat oleh ahli falak, bukti
tiba satu orang kata masjid itu ada kiblat dia, dalam buku dia ada gini kiblat. Jadi ada masjid itu dah terpesong jauh. Adakah kita nak kata tak usah tuan-tuan sekarang awak semata masjid dulu ni kiblat tak lain tak usah sembahyang? Tak boleh kata begitu. Teruskanlah. Al-ijtihadu la yanqudu illa bi ijtihad. Ijtihad ulama tu tak boleh dapat kita batalkan. Teruskan saja. Kiblat kat situ. Kalau sekarang ni macam ni tak. Jadi kita berada sana, masjid lama ni katakanlah. Adakah kalau kena qada ni tak payah qada macam nilah. Kerana kita buat pada masa dah seperti istihad dah kita. Apa ni istihad? Kita buat survey masa itu cukup dah, tak ada benda dah, rasa yakin dah dengan ini. Maka terimalah mana. Itu dia. Tuhan ampunkanlah kita. Macamlah kita semayang. Kita semayang menghadap Kaabah. Sini Kaabah. Semayang. Lepas semayang lama balik rumah. Orang kata, menghadap sana. Semayang tak payah kotor. Itu pendapat. Yang kedua, pasal masa itu kita istihad dah. Waktu dah. Bukan kita pergi terus semayang tak menghadap ke mana-mana. Terus sini saja tak istihad dah. Mana. Kita rasa, yakin. Semayang, tak apa. Apa sebab? Cuba tuan-tuan perhati. Daripada ujung tu ini jadi ujung sampai ujung berapa ratus meter, 1 meter lebih 1 meter dah. Kaabah dalam 14 meter je. Kalau Kaabah 14 meter, dia menghadap sini, bolehlah. Orang tu menghadap tak lain dah. Dah. Orang tu menghadap tak lain dah. Bukan itu. Betul dah cakap dia kadang tu Kaabah lah. Kaabah 14 meter, 13 meter. 13 meter mana? Dari sini ke situ ni. Jadi orang menghadap sini, betul tak Kaabah. Orang belah tu di semayang menghadap sana. Nak kata tak sah. Main-main tu. Pekoh ni dia cerdik. Nama pekoh ni dia tidak apa ni? Dia tidak jahil. Dia alim. Dia reti dengan ayat Quran. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Semayanglah kamu menghadap Masjidil Haram. Masjidil Haram kan? Besar lagi dah. Tak tahu? Bukan Kaabah ni. Itulah cerita ulama fiqh kita. Maka sah lah ini, sah lah sana. Tak mesti kita aja menghadap di sini 14 meter ni. Ujung tak apa, asalkan kena jatuh dalam kawasan Mekah. 10 meter jatuh. Menghadap ke arah kiblat Masjid Mekah. Syahrul Masjidil Haram tu. Menghadap kiblat tu atas orang dekat dengan Kaabah. Menghadap kiblat tu lah. Ingat tu. Jangan kita buat keliru. Dia tak usah mayang tu, dia menghadap belah tu. Bukan menghadap belah tu, Kaabah tu. Jangan minta maaf. Jangan belajar pekor betul-betul. Orang ni atas kiblat. Kiblat tu. Orang belah nu tak faham sayang. Orang duduk bawah bombing ya. Membolak kan. Orang duduk bawah bombing kita. Kat bawah ni. Mana tu mengadap tu? Kalau pergi Mekah, cuba duduk bawah bangunan tu. Bawah Kaabah tu ada satu tempat besar semayang. Bawah tu, Kaabah atas itu. Keluar ke kat atas. Ada tahu bau Kaabah semayang. Itu dia. Kita dah atas masjid menghadap. Jangan kata salah.
habis. Dia bagi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ibadat waktu puasa dalam bulan Ramadan. Ibadat waktu puasa dalam bulan Ramadan, hukum-hukum dan cara mengikut ajaran Islam, syariat Islamiah. Makna puasa kita telah sedia maklum. Kepada kita orang belajar ilmu fiqh memang tahu bahawa puasa itu ialah suatu cara ibadat menahan diri dari perkara yang membatalkannya dan kefiaannya tertentu, mencakupi syarat sahnya, syarat wajibnya dan lainnya. Bilakah puasa itu diwajibkan, ditunaikan? Pertama, dengan sempurna genapnya 30 bulan Syaban ataupun melihat anak bulan awal Ramadan, hilal anak bulan. Dua, sabit nampak anak bulan pada hak diri orang pasangan yang dapat melihatnya. Kalau orang seorang diri ditengok oleh nampak, dia puasa. Dan syaratnya ia orang adil dan dengan persetujuan habis. Nombor tiga, persetujuan hakim. Kalau orang ikut hakim, kodi itu boleh buat istihad nampak anak bulan kalau tu adil. Yang keempat, ada sangka kuat Ramadan telah masuk pada satu hari bulan dengan berpegang pada istihad. Berpegang pada istihad seseorang tu lah. Dia istihad dia dengan ilmu dia, dengan alat-alat kakak dia tu, oh esok awal bulan apa saya esok. 5. Dalam konteks sekarang, dengan persetujuan pemerintah negara, setelah sabitnya sahnya awal puasa untuk awal Ramadan, maka wajiblah puasa. Syarat sah puasa, pengamalnya hendaklah Muslim. Orang kafir tidak usah puasa. Bukan berarti ringan, bukan berarti mudah. Makna beratnya dosa dia, siapa tak usah nak puasa. Puasa pun tak usah, walaupun dia puasa, tapi dia tak beriman, maka tak usah puasa. Beratnya dia tak beriman tu, maka dia puasa, maka tak usah walaupun dia puasa. Yang kata ringan tu, berat puasa dia, pasal dia tak Muslim. Yang kata sedap lah orang kafir tak wajib puasa, pasal dia itu syarat dia tak beriman nak puasa. Macam mana lagu berat? Beriman dengan orang tu tak beriman tu, lagi berat. Tak
puasa berat juga tu. Yang kata senang tu. Aduh ni tak apalah. Kita ada matlamat. Hidup ni bukan dari tak ada. Hidup kita ni dari tak ada orang. Dari tak ada. Alam kita ni dari tak ada. Takkanlah alam jadi daripada tak ada. Alam jadi daripada ada. Ada tu Tuhan. Kenapa jadi alam? Alam ni ada. Bolehkah alam jadi dia tak ada? Mana boleh? Alam jadi daripada benda ada. Alam ada. Jadi tu. Memang ada tenang. Kalau mengatakan anak dia tak tahu tu. Orang anak ni ada tenang. Nanti dia ada anak tak ada, dia ada. Itu yang betul. Ingat baik. Ada. Yang kedua, hendaklah ianya akhir dan balik siapa umur. Budak-budak ni wajib juga sebagai latihannya. Sebagai training nak latih dia ada tarbiyah. Kena suci daripada haid. Sebab tu orang ada haid ni dia ada puasa, yang niat malam tu. Dia puasa haram jawabnya. Banyak. Yang keempat, hendaklah mengetahui qada dia haid dan nifas. Yang keempat, hendaklah mengetahui waktu yang sah boleh puasa. Waktu yang sah boleh puasa, waktu dia ialah lepas daripada fajar hingga matahari. Niat puasa bulan Ramadan. Niat puasa pada Ramadan termasuk dalam kumpulan hukum puasa. Niat bermaksud maksud dah kena hati kita nak puasa. Niat tu maksudnya ialah kita nak puasa. Bukan mesti kata puasa tu boleh ke kita begitu, tapi kita niat bangun malam makan sahur tu, niat kita tu macam bermaksud. Niat tu maksud jaga malam tu, niat ni nak bermaksud esok tu nak puasa pada Ramadan. Ada pun belapan niat itu dengan lisan secara harfiah tu. Aku puasa bersahari pada Ramadan tu, itu lapan tadi sunat tu ya. Berlapan dengan itu hendaklah sebelum berniat dalam hati puasa pada Ramadan tu, solat apa dia nak bersama dia sebab dulu bagi kita nanti nak puasa pada Ramadan dan Allah. Lapan dan niat puasa Ramadan mempunyai dua bentuk, ringkas dan panjang. Ringkas sekurang-kurangnya lapan dia bunyi nawaitu shaum Ramadan. Ataupun nawaitu shauma min Ramadana, niat dia saja puasa daripada Ramadan. Peringatan, niat itu hendaklah berlaku dengan hati yang bermaksud dan hendak puasa pada bentuk esok ni, pada esok. Jadi niat tu aku nak puasa besok pada Ramadan. Aku puasa esok pada Ramadan. Aku puasa besok pada Ramadan. Aku puasa besok. Aku puasa esok pada Ramadan. Kalau cuma lagi niat panjang sikit. Niat lafaz bentuk panjang lebih sempurna. Lafaz dia nawaitu samaradin an ada ifadi Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Niat dia sahaja aku puasa esok hari menunaikan pada Ramadan tauhidkan Allah Ta'ala. Ini niat yang formal. Niat yang formal, yang lazim dipakai dalam macam-macam kita. Kecuali kalau kita nak niat sebagai tambahan, jaga niat kita berupa pada malam
manusia.